Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam siri kita tentang nubuat ataupun ramalan kedatangan Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan Injil. Okay, siri pertama kita dah bincang macam mana nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama ataupun dalam tanah orang Yahudi. Okay, siri kedua kita dah bincang tentang Nabi Muhammad dan sahabat baginda disebutkan di dalam kitab Taurat. Siri ketiga kita dah bincang macam mana nubuat tentang seorang Nabi penunggang unta yang disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, Perjanjian Lama orang Yahudi. Dan tentang nubuat tentang Nabi penunggang unta ni kita dah tunjuk juga dalam kitab Hindu pada sebut yang kita bawa dalam siri ketiga macam mana kitab Perjanjian Lama orang Yahudi pun sebut tentang Nabi penunggang unta. Dalam kitab Hindu pun ada sebut seorang Nabi penunggang unta. Okay, siri kali ni siri keempat kita akan bincang tentang siri ketiga kita bincang dalam kitab Yesaya. Yesaya dalam kita dah bincang tadi sebut dalam Bible ataupun Perjanjian Lama ataupun tanah, orang Yahudi sebut tanah. Dia ada tiga bahagian, dia ada Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Torah kitab 5 kitab Nabi Musa, Nevi'im kitab para nabi orang Yahudi, Ketuvim tulisan-tulisan suci orang Yahudi. Okey. Dalam Ketuvim, tulisan-tulisan suci itu kita dah sebut tentang nama Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab Kidung Agung ataupun Song of Solomon. Song of Solomon ataupun Kidung Agung ni dia duduk dalam bahagian Ketuvim, tulisan-tulisan suci orang Yahudi. Lepas tu siri kedua kita bincang tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat baginda disebutkan di dalam Torah, dalam kitab Nabi Musa, 5 kitab Nabi Musa. Lepas tu siri ketiga kita dah bincang, kita masuk dalam Nevi'im. Nevi'im ni tentang kitab para nabi orang Yahudi. Okey, Torah 5 kitab Nabi Musa, Nevi'im kitab para nabi orang Yahudi, Ketuvim tulisan-tulisan suci. Kita dah masuk tiga bahagian. Jadi ketiga kita masuk dalam Nevi'im, dalam kitab para nabi orang Yahudi. Dalam kitab Yesaya tentang seorang nabi penunggang unta yang disebutkan dalam kitab Yesaya dan disebutkan juga dalam kitab orang Hindu. Okey, jadi ketiga mukadimah untuk kitab Yesaya ni. Kita sebut macam mana Nabi Muhammad naik unta, tunggang unta memasuki kota Madinah. Itu hijrah. Hijrah Nabi berhijrah naik unta, Nabi masuk kota Madinah naik unta. Jadi ketiga mukadimah. Mukadimah kitab Yesaya. Siri keempat pun kita masih lagi dalam kitab Yesaya juga. Kali ni kita akan bincang macam mana Nabi berhijrah. Apa yang peristiwa apa yang berlaku selepas hijrah. Okey. Kita sambung, kita akan baca. Siri keempat. Nubuat tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Perjanjian Lama. Okey, macam biasa kita akan baca. Dalam Alkitab Berita Baik versi Malaysia. Kita akan baca kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 21 bermula dari ayat 13 sampai ayat 17. Okey. Perkabaran tentang Arab. Okey, ayat ni kita nak baca ni tentang perkabaran tentang Arab. Okey, ayat yang menceritakan tentang Arab. Okey. Ayat 13. Inilah perkabaran Tuhan tentang Arab. Hai orang Dedan, kafilah-kafilah kamu berkemah di Arab, tanah yang gersang itu. Ayat ke-14. Hai orang Temak, berikanlah minuman kepada orang kehausan yang datang kepada kamu, dan berikanlah makanan kepada orang pelarian. Ayat ke-15. Lihatlah orang lari daripada pedang yang terhunus, daripada busur yang dilenturkan, dan daripada peperangan. Ayat 16. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, tepat 1 tahun lagi kemuliaan suku-suku Kedar akan berakhir. Ayat 17. Para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar, tetapi hanya beberapa orang antara mereka yang akan tinggal. Aku, Tuhan Allah Israel, telah berfirman. Kita balik sepatutnya aku, Allah, Tuhan Israel. Bukannya aku, Tuhan Allah Israel. Tentang penyalahgunaan kalimah Allah ni kita dah sebut dalam satu siri yang khusus dalam video yang lama tentang
khusus tentang penyelewengan penggunaan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu. Okay, boleh tengok, boleh rujuk dalam siri yang lepas. Kita nak bincang waktu tu nanti panjang pula. Okay. Kita baca. Macam biasa, setiap ayat kita baca kita akan bagi komentar. Komentar tentang ayat kita baca, ayat yang kita baca ni. Kitab Yesaya pasal 21 bermula dari ayat 13 sampai ayat 17. Okay, komentar. Secara umumnya ayat ini menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okay, secara umum ayat ni tentang peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Di ayat 14 menyebutkan, okay, setiap satu ayat kita akan bagi komentar. Setiap ayat 14 kita bagi komentar. Ayat 15 kita bagi komentar. Ayat 15 kita bagi komentar. Setiap ayat kita bawa peristiwa ni bersesuaian dengan peristiwa apa. Ayat ni bersesuaian dengan peristiwa apa. Okey, ayat 14 menyebutkan macam ayat ke-14 menyebutkan, hai orang Temak, berikanlah minuman kepada orang kehausan yang datang kepada kamu, dan berikanlah makanan kepada orang pelarian. Okey. Komentar ayat ke-14. Ayat ini bersesuaian dengan peristiwa Nabi Muhammad sampai dan memasuki kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW disambut oleh penduduk Madinah atau penduduk Temak, kerana Temak adalah nama sebuah tempat yang pada hari ini terletak di utara Madinah, di bahagian barat bumi Arab. Okey. Ayat ni kan, ayat 14 ni bersesuaian dengan peristiwa Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Lalu baginda disambut oleh penduduk Madinah ataupun penduduk Temak, sebab Temak ni adalah nama sebuah tempat yang terletak di Madinah. Okay. Tengok macam mana keadaan penduduk Temak ataupun penduduk Madinah sambut Nabi. Okay, kita rujuk dalam kitab sejarah Mekah dan Madinah. Surat 207. Okey. Apabila penduduk Madinah mendapat kabar bahawa Rasulullah telah keluar dari Mekah, mereka berkumpul dan menanti akan kehadiran baginda. Selepas solat subuh, mereka beramai-ramai menuju ke sempadan kota Madinah, menunggu dengan penuh sabar kedatangan baginda. Mereka tidak beranjak dari tempat masing-masing sehingga matahari meninggi. Hal ini berlaku setiap hari sehinggalah Rasulullah SAW tiba di sempadan Madinah. Okey. Bila orang Madinah ataupun orang Temak ni, penduduk Temak ni, mereka dengar kabar bahawa Nabi Muhammad sudah mula berhijrah, sudah keluar daripada Mekah dan Madinah. Mereka dapat kabar Nabi Muhammad sudah mula berhijrah, sudah keluar daripada Mekah ke Madinah. Bila mereka dengar kabar tu, tiap hari selepas subuh, mereka akan keluar ramai-ramai, mereka akan berkumpul di pintu gerbang Madinah ataupun di sempadan Madinah. Mereka akan nak tunggu Nabi Muhammad. Keadaan peristiwa ni, macam mana? Keadaan mereka menunggu Nabi ni berlaku tiap-tiap hari selepas solat subuh. Mereka akan berkumpul ramai di sempadan Madinah, tunggu Nabi Muhammad sampai. Tiap hari mereka buat benda yang sama. Tak bermula daripada dengar berita Nabi Muhammad sudah keluar daripada Mekah. Lepas subuh mereka akan berkumpul ramai-ramai, mereka akan bertunggu di sempadan nak tunggu Nabi. Lepas subuh tunggu sampai matahari tinggi, tengah hari dah panas, Nabi tak sampai-sampai juga. Semua berkat balik rumah. Keesokan hari pun macam tu juga. Lepas subuh mereka ramai berkumpul di sempadan Madinah, tunggu Nabi Muhammad. Nabi tak sampai-sampai lagi. Bila matahari dah tinggi, dah panas, tengah hari dah, semua berkat balik rumah. Benda ni kira berlaku tiap-tiap hari. Mereka akan buat benda yang sama tiap-tiap hari. Okay, waktu yang kan selepas subuh mereka tunggu Nabi, lepas sampai ke tengah hari, matahari dah meninggi, Nabi tak sampai-sampai, mereka balik. Waktu mereka balik tu, kebetulan waktu tu Nabi sampai. Bila Nabi sampai, tak ada orang Madinah, tak ada lah. Orang Madinah semua berkat balik rumah. Sebab dah matahari pun dah tinggi, dah masuk, dah panas lah. Mereka nak tunggu esok pula lah. Waktu mereka balik tu, orang Madinah tak ada. Semua berkat balik rumah.
Kebetulan waktu tu Nabi sampai. Jadi yang orang Madinah tak nampak Nabi. Yang nampak Nabi adalah seorang Yahudi. Dia orang yang nampak Nabi. Okay. Apabila orang Yahudi itu faham dan tahu apa yang dilakukan setiap hari oleh penduduk Madinah, iaitu menanti kedatangan Rasulullah, lantas dia berteriak sekuat hatinya, "Wahai Bani Filah, apa yang kamu nanti-nantikan telah datang." Okay, bila ya orang Madinah kan, ataupun orang Timur ni duk buat benda yang sama, tiap hari duk tunggu Nabi. Orang Yahudi pun jadi dah faham dah. Orang Madinah ni tak ada benda lain kan, duk tunggu Nabi depa. Orang Yahudi pun dah faham. Bila Nabi sampai tu, orang Madinah dah balik rumah. Yang nampak Nabi hanyalah seorang Yahudi. Dia orang Yahudi tu nampak kelibat manusia. Tu dia tempit. "Wahai Bani Filah, apa yang kamu nanti-nantikan telah tiba." Sahabat, Nabi yang pun duk tunggu ni dah sampai. Okay. Kisah ini juga jelas menunjukkan bahawa orang Yahudi sangat mengenali Nabi Muhammad. Okey, kisah yang kita baca ni menunjukkan yang orang Yahudi yang sangat-sangat kenal Nabi Muhammad. Kalau tidak, macam mana dia tahu bahawa apa kelibat manusia yang dia nampak tu adalah Nabi yang orang Madinah duk tunggu-tunggu? Macam mana dia boleh tahu? Dia nampak dari jauh kelibat manusia kan. Dan bila orang Madinah tak ada waktu tu, tapi dia tempit. "Wahai Bani Filah, apa yang kamu nanti-nantikan telah tiba." Maksud dia Nabi apa dah sampai. Soalan dia, macam mana orang Yahudi ni boleh tahu bahawa kelibat manusia yang dia nampak tu adalah Nabi yang dijanjikan tu, Nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Madinah tu? Macam mana dia boleh tahu? Kalau bukan dia dapatkan dari kitab-kitab dia buang. Okay. Habis ayat 14. Kita masuk ayat 15 pula. Ayat 15 sebut, ayat ke-15, "Lihatlah orang lari daripada pedang yang terhunus, daripada busur yang dilenturkan, dan daripada peperangan." Okey. Komentar ayat 15 lah. Ayat 15 ini bersesuaian dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika mereka berdua lari daripada pedang-pedang dan busur-busur orang musyrikin Quraisy. Lalu mereka bersembunyi di dalam sebuah gua di Bukit Sur, dalam gua Sur. Okay, ayat 15 ni kata, "Lihatlah orang yang lari daripada pedang yang terhunus, daripada busur yang dilenturkan, dan daripada peperangan." Ayat ini bersesuaian dengan keadaan Nabi Muhammad dan sahabat baginda Abu Bakar, lari daripada orang musyrikin, bersembunyi di dalam gua Sur. Okay. Ketika sekumpulan orang musyrikin Quraisy menghampiri gua tersebut, Abu Bakar menjadi cemas dan risau. Okay, bila Nabi dan sahabat dia Abu Bakar sembunyi dalam gua, bila orang musyrikin Quraisy dah menghampiri gua tu kan, dah dekat dengan gua kan, Abu Bakar jadi cemas, jadi risau. Kalau orang musyrikin tunduk sikit, tunduk kat gua, depan gua tu, mesti dia akan nampak Nabi dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dia risau, dia takut, jadi cemas. Lalu Nabi Muhammad berkata kepadanya. Okay, lalu bila Abu Bakar dia takut, dia risau, dia cemas, Nabi Muhammad kata, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Okay, lalu Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana." Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peristiwa ini di dalam Al-Quran. Okay, peristiwa ni Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-40. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. "Kalau kamu tidak menolongnya," yakni Nabi Muhammad, "maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah. Sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, 'Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera
dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, kalah sehina-hinanya, dan kalimah Allah, yakni Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha bijaksana. Okay. Surah Taubah surah ke-9 ayat ke-40. Okay. Perhatikan, pada awal ayat 40 surah At-Taubah ini menyebutkan, okey, kita pasti baik-baik. Awal surah At-Taubah ni, awal ayat ke-40 surah At-Taubah ni, yang disebut apa? Awal ayat 40 surah At-Taubah ni sebut okey. Okey. Ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Ayat ni bersesuaian dengan ayat dalam Yesaya pasal ke-21 ayat ke-14 yang menyebutkan, okey, ayat kita baca tak ni kan, yang Allah kata ketika kaum kafir mengeluarkannya dari Mekah, mengeluarkan Nabi Muhammad dari Mekah, bersesuaian dengan ayat dalam Yesaya pasal 21 ayat ke-14 yang menyebutkan, okey, ayat 14 menyebutkan, berikanlah makanan kepada orang pelarian. Okay, bersesuaian. Orang pelarian ni maksud dia orang yang melarikan diri ya. Justru Warqah ibn Naufal, iaitu sepupu kepada Sayyidatina Khadijah yang merupakan seorang ahli kitab, saat itu mengesahkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menceritakan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira. Dengan Waraqah ibn Naufal berkata, okey, bila peristiwa Nabi dapat wahyu kan, macam mana ada orang yang berjumpa dia, peluk Nabi, suruh Nabi kata Iqra, bacalah. Lepas Nabi jawab, ma ana biqari, aku tak boleh membaca. Peristiwa yang berlaku kat Nabi tu kan, Nabi dia takut. Nabi balik jumpa Khadijah bawa Nabi jumpa dengan sepupu dia, Warqah ibn Naufal. Warqah bin Naufal ni waktu tu dia seorang ahli kitab, dia menganut agama Nasrani. Okey, bila Nabi Muhammad jumpa dengan Warqah bin Naufal tu dan cerita apa yang berlaku kat dia di Gua Hira, okey, Warqah bin Naufal kata apa? Ya, kata-kata Warqah ibn Naufal dalam Sahih Al-Bukhari hadis ketiga. Sahih Al-Bukhari hadis ketiga. Kita rujuk dalam syarah. Sebab dalam kitab dia ada tepi besar nak. Ya, kita rujuk dalam syarah. Sahih Al-Bukhari hadis ketiga. Apa yang Warqah ibn Naufal kata. Lepas Nabi cerita kan, apa yang berlaku kat dia di Gua Hira, apa yang Warqah ibn Naufal kata kat Nabi. Nabi cerita apa yang Nabi jumpa dia, apa yang Nabi nampak. Lalu Warqah ibn Naufal kata kat Nabi, ini adalah namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Okay. Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah. Duhai sekiranya aku masih hidup tak kala kaummu mengusir dirimu. Okey. Waktu Nabi cerita kat dia kan, tentang apa yang berlaku dia, Warqah bin Naufal kata, kalau lah waktu tu aku masih muda, aku masih kuat. Kalau lah duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah. Duhai sekiranya aku masih hidup tak kala kaummu mengusir dirimu. Okay, perkataan Warqah bin Naufal ni, dia kata apa? Tak kala kaummu mengusir Nabi Muhammad. Macam mana Warqah bin Naufal boleh tahu yang suatu hari nanti kaum Nabi Muhammad, iaitu musyrikin Quraisy, akan usir Nabi? Macam mana dia boleh tahu? Kalau bukan dia dapatkan dalam kitab dia yang kita baca ni, yang itu dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat ke-14 yang menyebutkan berikanlah makanan kepada orang pelarian. Sebab tu lah Warqah bin Naufal boleh tahu orang perkataan Warqah bin Naufal ni, sekiranya aku masih hidup tak kala kaummu mengusir Nabi Muhammad. Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia dalam kitab dia ada sebut berikanlah makanan kepada orang pelarian. Panjang yang kita akan sebut ni. Cerita dia masih panjang. Okey, kita baca balik.
Justru Warqah ibn Nawfal iaitu sepupu kepada Sayyidatina Khadijah yang merupakan seorang ahli kitab saat itu mengesahkan kenabian Nabi Muhammad SAW setelah baginda menceritakan peristiwa yang dialaminya di Gua Hira dengan Warqah ibn Nawfal berkata kepada Nabi Muhammad, "Ini adalah namus yang dahulu diturunkan Allah kepada Musa. Duhai sekiranya aku seorang pemuda yang gagah. Duhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusir dirimu." Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 3. Okay. Persoalannya, daripada manakah Warqah ibn Nawfal mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW akan diusir oleh kaumnya, kalau bukan dia dapatkan dari kitab apa? Perjanjian Lama. Macam mana dia boleh tahu orang kaum Nabi akan usir dia? Macam ni. Persoalannya, daripada manakah Warqah ibn Nawfal mengetahui bahawa Nabi Muhammad akan diusir oleh kaumnya, kalau bukan dia dapatkan dari kitab mereka, dari kitab Perjanjian Lama mereka. Sedangkan Warqah ibn Nawfal bukanlah dikenal sebagai seorang tukang ramal atau tukang tilik. Okey, Warqah ibn Nawfal dia bukan dikenali sebagai seorang tukang ramal ke, dukun ke, ahli nujum ke, tukang tilik ke. Jadi macam mana dia boleh tahu? Mesti dia dah baca dalam kitab dia akan ada Nabi akan diusir oleh kaum dia, akan melarikan diri. Okey. Ayat ke-16 pula. Ayat ke-16 menyebutkan. Okey, ayat ke-16 kita baca ayat 16, 17 kita bagi satu komentar je. Sekaligus satu komentar untuk ayat 16 dan 17. Okey, ayat 16. Ayat 16 pula. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, tepat 1 tahun lagi kemuliaan suku-suku Kedar akan berakhir. Ayat ke-17. Para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar. Tetapi hanya beberapa orang antara mereka yang akan tinggal. Aku Tuhan Allah Israel telah berfirman. Okey, kita bagi komentar untuk ayat ke-16 dan ayat ke-17. Ayat ni 16 dan 17 ni bersesuaian dengan peristiwa di mana umat Islam mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy yang merupakan Bani Kedar dalam peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijrah. Okey, ayat ni 16-17 ni bersesuaian dengan peristiwa umat Islam mengalahkan Bani Kedar, mengalahkan kemuliaan suku Kedar, iaitu Quraisy. Sebab Quraisy ni dia anak cucu Nabi, anak cucu Kedar juga. Macam kita dah sebut kan, macam mana keturunan Nabi sampai kepada Kedar, kepada Ismail, kepada Ibrahim. Okey, Quraisy pun Bani Kedar juga. Quraisy ni pun anak cucu Kedar juga. Kita dah sebut dalam mukadimah kita dah sebut tentang silsilah Nabi sampai kepada Kedar, sampai kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita sebut ni silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Fihr ni nama lainnya adalah Quraisy. Bin Fihr bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan bin Adi bin Adad bin Hamyasa bin Salaman bin Bintah bin Sahil bin Jamal bin Faida bin Ismail bin Ibrahim. Okey, dalam ayat yang kita baca ni, bila disebutkan Faida, dia merujuk kepada musyrikin Quraisy dalam ayat ni. Macam ayat yang kita baca sebelum ni, bila disebut tentang Faida, dia boleh merujuk kepada Nabi Muhammad juga. Sebab Nabi Muhammad pun keturunan Kedar juga, Bani Kedar juga. Tapi ayat yang kita baca ni dalam kitab Yesaya pasal 21 ni, khususnya ayat 16 dan 17, bila sebut tentang Kedar, dia merujuk kepada musyrikin Quraisy yang merupakan anak cucu kepada Kedar. Okey. Ayat ini bersesuaian dengan peristiwa di mana umat Islam mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy yang merupakan Bani Kedar, anak cucu Kedar, dalam peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijrah, iaitu setahun setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
yang mana umat Islam telah menghabiskan segala kemuliaan Bani Kedar, merujuk kepada pasukan musyrikin Quraisy, dan menyebabkan pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sebilangan kecil sahaja. Okey, dalam ayat mana? Ayat ke-17 sebut para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar, tetapi hanya beberapa orang antara mereka akan tinggal. Ayat 17 sebut para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar, merujuk kepada pembesar-pembesar musyrikin Quraisy. Tengok macam mana bilangan tentera peristiwa Badar. Bilangan tentera Muslim di dalam perang Badar ialah sebanyak 313 orang, dan bilangan tentera musyrikin Quraisy ataupun Bani Kedar sebanyak 1000 orang. Dalam perang Badar ni, umat Islam pasukan mereka hanya 13 orang saja. Nak lawan dengan Bani Kedar ni ataupun musyrikin Quraisy ni, musyrikin Quraisy ni mereka ada 1000 orang tentera. Islam ni 313 saja. Okey, adapun yang terkorban dari pihak Muslim hanya sebanyak 14 orang, dan dari pihak musyrikin pula sebanyak 70 orang, dan 70 orang lainnya berjaya ditawan oleh pasukan Muslim. Di dalam perang Badar ni, tentera Muslim hanya ada 313 orang. Tentera musyrikin ada 1000 orang. Tapi yang mati, orang Islam yang mati dalam perang Badar tu hanya sebanyak 14 orang saja. Tapi orang musyrikin yang mati ataupun orang Bani Kedar yang mati 70 orang. 70 orang lagi ditawan. Dia ditawan oleh pasukan Muslim. Bayangkan. Bersesuaian dengan ayat ni tadi. Dalam ayat ke-17-an. Ayat ke-17 sebut para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar, tetapi hanya beberapa orang antara mereka akan tinggal. Hanya beberapa orang yang akan tinggal. Sebab dia nak tunjuk kata banyak bilangan tentera mereka tuan. Banyak yang mati, banyak yang ditawan. Tentera musyrikin ni ada 1000 orang. Tapi yang mati mereka 70 orang. 70 orang lagi ditawan. Orang Islam tawan. Sedangkan orang Islam yang mati dalam perang Badar hanya 14 orang saja. 14 orang yang mati, sedangkan tentera Muslim 313 orang. Yang mati hanyalah 14 orang saja. Musyrikin Quraisy tentera mereka 1000 orang. Tapi yang mati 70 orang. 70 orang lagi ditawan. Kita tengok macam mana perang Badar. Okey, dalam biasa ensiklopedia perang Rasulullah. Tengok peristiwa perang Badar. Buku ni bagus. Dia akan bagi detail setiap perang, dia cerita tentang perang-perang Nabi. Setiap perang dia akan bagi jumlah tentera dalam tu, berapa orang, siapa yang menang, peristiwa ni berlaku tahun bila. Buku ni bagus kan. Kita tengok tentang perang Badar dalam ensiklopedia perang Rasulullah. Muka surat 54 sampai 55. Okey, tengok perang Badar. Medan Badar. Kita tengok berapa jumlah pasukan Islam. 313 orang. Orang musyrikin Quraisy, tentera mereka 1000 orang. Okey, tentera berkuda orang Islam hanya 2. Tentera berkuda orang musyrikin Quraisy banyak, tidak tercatat bilangannya. Bayangkan, orang tentera berkuda orang musyrikin ni banyak, tak tercatat bilangannya. Okey, kenderaan perang unta, unta perang orang Islam hanya 70 je kenderaan perang unta. Orang musyrikin Quraisy ataupun orang Bani Kedar, kenderaan perang unta mereka 600. Okey, yang terkorban, orang Islam yang terkorban hanya 14 orang. Orang musyrikin ataupun orang Bani Kedar yang terkorban 70 orang. Bayangkan, tentera ni 313 nak lawan 1000. Yang 313 ni hanya ada dua kuda perang. Musyrikin ataupun Bani Kedar ni, bilangan kuda mereka ni tak tercatat bilangannya. Orang Islam hanya ada 70 kenderaan perang unta. Musyrikin ada 600.
Tapi mereka yang terkorban 70. Sedangkan dari pihak Islam yang terkorban hanya 14 saja. Ini tentang peristiwa Perang Badar. Kita tengok apa yang berlaku dalam Perang Badar. Setiap dia akan bagi poin. Dia bagi poin ringkas-ringkas je tentang poin 1, poin 2, poin 3, ringkas-ringkas. Jadi kita nak baca. Kita baca poin ke-4. Poin ke-4 tulis perang tanding. Medan Badar dibuka dengan perang tanding. Perang tanding sebaik kedua-dua pasukan sudah berada di kawasan pertempuran, tentera muslimin membarisi Hamzah, Ali dan Ubaidah untuk menentang Utbah, Syaibah dan Walid daripada tentera musyrikin. Okey, dalam perang dulu kan. Sebelum nak bermula perang sekarang, mereka akan ada perang tanding dulu. Perang tanding ni macam one by one. Orang Islam hantar wakil mereka 3 orang. Orang musyrikin Quraisy hantar wakil mereka 3 orang. Mereka akan fight dulu one by one. Dalam perang tu kan, dalam perang tanding kan, dimenangi oleh Islam juga. Islam menang juga. Tu tak mula perang besar ni, baru perang tanding, one by one baru. Musyrikin hantar 3 orang wakil, orang Islam hantar 3 orang wakil. Dipanggil perang tanding. Dalam perang tanding kan, Islam menang juga. Okey, poin ke-7 pula. Keunggulan 2 Muaz. 2 orang anak muda, Muaz ibn Afra dan Muaz ibn Amru, menuju ke tengah-tengah pasukan musyrikin Quraisy. Sebaik kedua-duanya berdiri di hadapan Abu Jahal, seorang memancung kepala Abu Jahal dan seorang lagi menikam perutnya dengan pedang. Okey, dalam perang Badar yang mati antara dia adalah Abu Jahal. Bersesuaian dengan ayat ni. Bersesuaian dengan ayat 17 yang menyebutkan para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar. Orang yang tergagah antara orang Kedar ni merujuk kepada kepala-kepala musyrikin Quraisy ataupun otai-otai mereka, teko-teko mereka. Contoh dia Abu Jahal lah. Okey, dalam perang ni kan, Abu Jahal dibunuh oleh budak saja. Allah hinakan Abu Jahal dalam perang Badar ni. 2 orang budak je bunuh dia. 2 orang Muaz. Seorang Muaz ibn Afra dan Muaz ibn Amru. Abu Jahal mati dalam perang ni. Bersesuaian dengan ayat 17 yang kata. Ayat 17 kata, para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar. Merujuk kepada kepala-kepala musyrikin Quraisy lah. Otai-otai musyrikin Quraisy ni. Tetapi hanya beberapa orang antara mereka yang akan tinggal. Hanya beberapa orang je yang tinggal. Bukanlah banyak maksud dia. Kalau nak dibanding dengan orang Islam, nak dibandingkan orang Islam yang hanya ada 313 tentera, nak lawan 1000 orang tentera. Tapi mereka yang 1000 orang tentera ni mati 70 orang. Nak ikut kira banyak lah. Sebab Islam hanya mati 14 orang saja. Sedangkan jumlah tentera Islam hanya 13 orang. Jadi bertepatan dengan ayat yang kata, tetapi hanya beberapa orang antara mereka akan tinggal. Okey, lagi. Tadi poin nombor 7. Jadi lepas tu poin nombor 8 tulis. Tentera musyrikin bertempiaran lari. Sebaik Abu Jahal tertewas dibunuh, ratusan tentera musyrikin berundur dan bertempiaran melarikan diri meninggalkan perang Badar. Okey. Bila pemanah tergagah ataupun pembesar orang Kedar ni ataupun otai-otai orang musyrikin Quraisy ni mati, iaitu Abu Jahal mati kan. Semua tentera musyrikin semua lari diri. Depa meninggalkan medan Badar. Semua lari. Okey, poin ke-8 sebut. Poin ke-9 pula. Kekalahan yang memalukan. 70 orang dalam kalangan musyrikin terbunuh. 70 orang Bani Kedar ni terbunuh. Kebanyakannya adalah pembesar Quraisy, kepala-kepala otai-otai mereka. Manakala 70 tentera musyrikin yang lain berjaya ditawan oleh tentera Muslim. Okey. Dalam perang Badar ni, Islam bunuh 70 orang. Dalam perang Badar, orang Islam bunuh 70 orang tentera musyrikin dan tawan 70 orang tentera musyrikin. Okey, lagi.
Sambung. Ini bukanlah jumlah yang sedikit bagi satu pasukan kecil yang hanya memiliki sekitar 313 tentera serta 70 kenderaan perang unta dan 2 tentera berkuda untuk mengalahkan satu pasukan besar yang memiliki sekitar 1000 orang tentera beserta 600 kenderaan perang unta serta bilangan tentera berkuda yang tidak terkira banyaknya. Lalu berjaya mengorbankan 70 orang dan menawan 70 orang dari 1000 orang tentera tersebut. Okey, ini bukan jumlah yang sikit kan. Bagi pasukan kecil yang hanya ada 313 orang tentera, 70 kenderaan perang unta dan 2 tentera berkuda untuk mengalahkan pasukan besar yang memiliki 1000 orang tentera, 600 kenderaan perang unta dan jumlah kuda, kenderaan perang kuda ni banyak yang tidak terkira, tidak tercatat bilangannya. Dalam ni sebut tentera berkuda orang musyrikin kan banyak, tidak tercatat bilangannya. Sedangkan tentera berkuda orang Islam hanya 2 saja. Kenderaan perang unta orang Islam hanya 70 saja. Musyrikin kenderaan perang unta mereka ada 600, tapi mereka kalah. Pasukan besar ni, pasukan musyrikin Quraisy ni kalah dengan pasukan kecil ni yang hanya ada 313 orang tentera, hanya ada 70 kenderaan perang unta dan 2 saja kenderaan perang kuda. Depa ni 1000 orang tentera, 600 orang kuda kenderaan perang unta dan jumlah kuda yang tidak terkira banyaknya. Ini bukannya jumlah yang sikit ni kalau nak bandingkan. Okey. Jadi justru ayat Yesaya pasal 21 ayat 17 ini menyebutkan tetapi hanya beberapa orang antara mereka akan tinggal. Hanya beberapa orang yang tinggal sebab mereka ni banyak pasukan besar. Musyrikin Quraisy ni pasukan mereka besar. Nak banding dengan orang Islam yang pasukan kecil hanya berapa orang tentera, berapa ekor unta, berapa ekor kuda saja. Nak mengalahkan pasukan yang beribu, 1000 orang ni. Jumlah unta punya lah banyak, jumlah kuda yang tak tercatat bilangannya. Tapi orang Islam jaya menang dalam perang Badar ni. Justru ayat Yesaya pasal 21 ayat 17 ini menyebutkan tetapi hanya beberapa orang antara mereka akan tinggal. Okey. Dan mereka yang terkorban dari pihak tentera musyrikin kebanyakannya adalah dari kalangan pembesar musyrikin Quraisy. Orang yang terkorban dari pihak musyrikin Quraisy ni adalah kepala-kepala mereka. Kebanyakannya adalah kepala-kepala mereka. Tekor mereka, otai mereka. Antaranya adalah Amru ibn Hisham ataupun Abu Jahal. Okey, ini bersesuaian dengan ayat dalam Yesaya pasal 21 ayat 17 tadi yang berbunyi para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar. Ini bersesuaian dengan ayat tadi kata. Ayat 17 kata, ayat 17 tadi kata para pemanah mereka ialah orang yang tergagah antara orang Kedar. Orang yang tergagah antara orang Kedar dia kira simbolik kepada pembesar-pembesar Quraisy. Okay. Dalam perang Badar ini, pasukan musyrikin Quraisy ataupun Bani Kedar ni dikalahkan dengan kekalahan yang amat menghinakan. Dalam perang Badar ni memang orang musyrikin Quraisy ataupun Bani Kedar ni mereka kalah dengan kekalahan yang amat memalukan, menghinakan. Macam mana mereka pasukan yang ada tentera besar boleh kalah dengan pasukan kecil ni? Okey. Jadi yang hai ni, peristiwa ni bersesuaian dengan ayat Yesaya pasal 21 ayat 16. Ayat 16 yang menyebutkan kemuliaan suku-suku Kedar akan berakhir. Okey, ayat 16 sebut apa? Ayat 16 sebut Tuhan berfirman kepadaku, tepat 1 tahun lagi kemuliaan suku-suku Kedar akan berakhir. Ayat 16 sebut kemuliaan suku Kedar akan berakhir. Memang dalam perang Badar ni kan, orang musyrikin Quraisy memang hina.
Dia pun memang kalah dengan begitu hina kali dalam perang ni. Okey. Dan bersesuaian juga dengan hujung ayat 40 surah At-Taubah tadi. Okey, peristiwa ni pun bersesuaian juga dengan hujung ayat 40 surah At-Taubah yang kita baca tadi. Okay. Surah ayat 40 surah At-Taubah tadi sebut okey. Surah apa? Surah ke-9 surah At-Taubah ayat ke-40. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Memang orang musyrikin Quraisy kalah dengan hina dalam ayat ni. Dan kalimah Allah, yakni agama Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran menyebut bahawa orang musyrikin Quraisy akan kalah dengan sehina-hinanya. Dan dalam Bible juga sebut kitab Yesaya ni kemuliaan suku Kedah akan berakhir. Okey. Kita bagi rujukan tambahan tentang kesimpulan tentang perang Badar. Macam biasa dari buku dari Adam sampai Muhammad, muka surat 349. Perang Badar berlaku di Badar. Orang Mekah datang menyerang dengan 950 orang askarnya. Dalam buku ni, riwayat buku ni, versi ni sebut tentera musyrikin 950. Yang kita baca tadi, tentera musyrikin 1000 orang. Dan lari tak jauh 950 dengan 1000 orang lari tak jauh. Orang Mekah datang menyerang dengan 950 orang askarnya, sedangkan orang Islam hanya mempunyai kekuatan 313 orang. Perang Badar membawa kemenangan kepada pihak kaum muslimin. Kemenangan ini membawa kesan yang besar di tanah Arab. Bagi puak-puak Arab, kemenangan pihak Islam sekarang bukanlah kekuatan yang dapat diabaikan. Pengaruh Nabi makin meluas dan kepercayaan kepada kabilah Quraisy makin menyusut. Peristiwa ini terjadi pada 624 Masehi bersamaan dengan 2 Hijrah. Ya, ayat tadi kata apa? Dalam ayat 16. Ayat 16 sebut lalu Tuhan berfirman, tepat 1 tahun lagi, kemuliaan suku-suku Kedah akan berakhir. Memang bersesuaian dengan peristiwa hijrah Nabi. Nabi berhijrah ke Madinah tahun pertama hijrah. Tahun selepas tu, tahun kedua hijrah, berlaku perang Badar. Bertepatan dengan ayat ni kata, tepat 1 tahun lagi kemuliaan suku-suku Kedah akan berakhir. Nabi berhijrah ke Madinah tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, setahun setelah hijrah, kemuliaan orang-orang Kedah ni, suku-suku Kedah atau musyrikin Quraisy akan berakhir. Memang berakhir. Okey. Macam ni. Pengaruh Nabi makin meluas dan kepercayaan kepada kabilah Quraisy makin menyusut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 624 Masehi bersamaan 2 Hijrah. Tawanan-tawanan perang Badar sebahagiannya dibebaskan dengan tebusan dan bagi yang tahu menulis membaca ini. Tawanan-tawanan dalam perang Badar sebahagiannya dibebaskan dengan tebusan, dan bagi yang tahu menulis membaca, tebusannya berupa mengajari orang Madinah 10 orang sampai tahu menulis. Okey. Tawanan-tawanan orang musyrikin mereka boleh dibebaskan dengan ikat jamin, dengan tebusan. Ada kalau
kalau siapa yang tahu daripada orang musyrikin Quraisy, siapa yang tahu menulis, membaca, dia kena ajak anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Depa ajak 10 orang anak-anak Islam ni membaca dan menulis, depa dibebaskan. Okey, ini adalah pembanterasan buta huruf yang pertama dalam sejarah Islam. Okey, ni dia bantrah pembanterasan buta huruf yang pertama dalam sejarah Islam. Dalam perang Badar ni, siapa yang nak dibebaskan, tawanan orang musyrikin nak dibebaskan, dia kena ajak anak orang Islam ni membaca dan menulis. Okey. Habis dah. Maka tidak syak dan ragu lagi bahawa nubuat di dalam kitab Yesaya pasal 21 bermula dari ayat 13 sampai ayat 17 ini sesuai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disokong dengan fakta sejarah. Okey, nubuat dalam kitab ni, kitab Yesaya pasal 21 bermula dari ayat 13 sampai 17 ni, bersesuaian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disokong dengan bukti sejarah. Kita baca ni kitab sejarah ni, kita baca memang bersesuaian, apa yang ayat disebutkan bersesuaian dengan fakta sejarah. Kalau orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, mereka tak mau mengaku juga bahawa orang yang disebutkan dalam kitab Yesaya pasal 21 bermula dari ayat 13 sampai ayat 17 ni adalah Nabi Muhammad. Mereka tak mau terima juga bahawa orang yang disebut dalam ayat ni adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Kita minta mereka tunjuk siapa dia lagi orang yang sepadan dengan ayat ni. Mereka tak mau terima Nabi Muhammad, mereka tunjuk siapa dia. Jadi ayat ni cerita tentang siapa. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita tak tahu siapa dia lagi. Ayat ni memang merujuk kepada Nabi Muhammad. Dalam kitab Yesaya ni memang banyak tentang Nabi Muhammad. Kita dah minggu lepas, dalam siri yang lepas kita dah sebut dalam kitab ni, kitab Yesaya, tentang seorang Nabi penunggang unta. Dalam ni pun, dalam kitab Yesaya juga sebut tentang peristiwa hijrah Nabi dalam perang Badar. Yang akan datang kita akan sebut lagi tentang dalam kitab Yesaya juga tentang seorang Nabi yang buta huruf yang disebutkan di dalam kitab Yesaya juga. Kitab Yesaya ni di kitab Nabi-Nabi orang Israel, Nabi Bani Israel. Dalam kitab ni memang banyak nubuat tentang Nabi Muhammad. Kalau kita baca memang kita tahu orang yang disebut ni kan, mesti merujuk pada Nabi Muhammad. Tak ada orang lain lah. Banyak lagi, nanti kita akan sebut lagi. Okay, tak apa kot. Saya buat macam biasa, tekan minyak pergi habis cepat. Selesai kot, nanti kita sambung siri kelima pula, insyaAllah. Siri kelima masih lagi dalam kitab Yesaya tentang seorang Nabi yang buta huruf, Nabi yang ummi. Okey. Lagi apa kot? InsyaAllah. Apa? Habis kot. Okey. InsyaAllah jangan lupa subscribe. Kita akan bincang lagi tentang nubuat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat dan Injil, kitab orang Yahudi dan kitab orang Nasrani, orang Muslim. Okey, tak apa kot. InsyaAllah jangan lupa subscribe. Selamat menjalani ibadah puasa, lagi beberapa hari kita nak raya. Tapi saya tak boleh balik kampung. Kita raya kat dia, beraya di perantauan. Saya rindu kat Kuala. Baiklah, saya balik. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.